Assalamualaikum, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Sebelum apa-apa saya nak pesan, jika ada gangguan jangan ke mana, tunggu sampai gangguan itu habis, kita teruskan live ini. Share ramai-ramai ya, jangan lupa share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya. Saya dah pesan banyak kali, sertai Telegram saya iaitu Regi Jesse Rita Udin. So sebelum saya masuk topik ringgit merosot ni, sebab saya diminta ya, bukan hanya oleh penonton tetapi diminta juga oleh saya, ada 2-3 pihak politik dalam blok kerajaan dan juga blok pembangkang yang minta saya ulas. Okey. So saya nak beritahu bahawa ini bukannya satu sesi serang kerajaan. Okey. Dan saya pun mengambil masa yang lama sebelum saya membuat keputusan untuk mengulas ini, sebab saya juga nak dengar ulasan pihak-pihak lain dulu. Sebab saya pernah ulas benda ni panjang lebar, agak mendalam, dan saya fikir daripada saya ulang benda yang saya dah sebut, lebih baik saya dengar ulasan beberapa pihak lain. Dan ada ulasan-ulasan menarik yang padu dan mantap yang telah diketengahkan. Okey, contohnya saya siapa nama dia, Isham Jalil ya. I was very impressed dengan apa yang telah diketengahkan oleh Isham Jalil. Anyway, dari pihak saya untuk menjawab isu ringgit merudum atau merosot teruk ni, ada dua sudut. Okey. Satu yang disentuh sini sana oleh beberapa pihak, dan satu lagi saya kira belum disentuh, dan saya akan buat dalam live berasingan. So ini bahagian pertama. Dan di dalam bahagian pertama ni, saya hendak ketengahkan dari sudut kadar faedah, inflasi dan sebagainya, perkara-perkara yang anda semua dah biasa dengar, mengapa ringgit kita teruk. Dan saya akan memberi cadangan dalam bahagian kedua, bukannya satu sesi nak serang kerajaan ya, bukan. Okey, cuma saya walau bagaimanapun nak tegur kerajaan, khususnya Anwar, dalam keadaan ringgit merudum teruk, merosot teruk. Sebab ini adalah perosotan teruk dalam lebih 3 dekad ya. Amat kurang bertanggungjawab oleh seorang Perdana Menteri untuk bukan hanya tidak menjawab benda ni, tapi cuba tangkis soalan dan minta Gubernur Bank Negara yang jawab. Okey. Sebabnya bukan saya ada dengar ulasan yang mengatakan polisi atau dasar berkait dengan fiskal dan sebagainya adalah ditetapkan oleh Bank Negara. Ini kurang tepat sebab ianya ditetapkan oleh kerajaan. Walaupun Bank Negara terlibat bersama, tetapi ianya ditetapkan oleh kerajaan. Dan kerajaan menetapkannya menerusi Kementerian Kewangan. Dengan kebenaran kabinet atau kelulusan kabinet, maka kerajaan akan menetapkan dasar-dasar fiskal dan sebagainya. Sebab akhir kata, bila kita cerita perbelanjaan atau perancangan perbelanjaan dan pendapatan, sumber pendapatan dan sebagainya, segala perancangan itu terkandung dalam satu cadangan yang sebenarnya dikemukakan dan dirangka oleh kerajaan menerusi pembentangan belanjawan ya. Dan kemudiannya apabila ianya diluluskan oleh siapa? Oleh Dewan Rakyat, oleh ahli-ahli parlimen. Apabila dah diluluskan, kerajaan akan menguatkuasakan apa yang terkandung dalam belanjawan. So it is the government that is deciding how money is spent and how to get money into the country. Dan cara kita berbelanja dan bagaimana kita nak dapatkan duit masuk ke dalam negara ni mempengaruhi nilai ringgit. Nah, memang betul ada faktor luaran yang sedang mempengaruhi ringgit sehingga menyebabkan mata wang kita jatuh, susut. Betul. Apa yang dikatakan oleh Gubernur Bank Negara, betul. Tetapi kita perlu faham bahawa dalam kes ringgit ni nampaknya ada faktor dalaman. Okey, biar saya jelaskan. Faktor luaran yang paling utama adalah kadar faedah
pada negara-negara besar, kuasa ekonomi besar seperti Amerika Syarikat. Dan juga beza kadar faedah antara negara kita dengan negara luar. Dan oleh kerana perdagangan kita dengan Amerika Syarikat yang merupakan kuasa ekonomi yang paling berpengaruh di dunia, ya, adalah besar, maka kita amat dipengaruhi oleh kadar faedah yang dikenakan di Amerika. Now, bila kadar faedah di Amerika ni dengan Malaysia ni, beza dia, jurang perbezaan dia terlalu besar, iaitu Amerika meningkatkan kadar faedahnya berlipat kali ganda, menyebabkan kadar faedah kita menjadi terlalu kecil berbanding dengan Amerika. Of course, ramai pelabur melihat potensi untuk melabur di Amerika kerana ianya akan membawa banyak faedah, manfaat kepada mereka, pulangan yang lebih besar kerana kadar faedah di Amerika tinggi. So itu memainkan peranan. Tetapi bukan hanya kita terkesan, negara-negara lain serantau juga terkesan. Mereka juga melakukan pelaburan dengan Amerika dalam jumlah yang banyak. Dan seperti kita juga, pelabur-pelabur yang melabur dalam negara-negara serantau juga akan melihat kadar faedah di Amerika tinggi, maka bagi pelabur-pelabur tersebut, Amerika sudah menjadi satu negara yang atraktif, ya, menarik perhatian, menarik minat mereka kerana mereka hendak mendapatkan manfaat daripada kadar faedah tinggi oleh bank-bank di Amerika. Okay. Tetapi pada masa yang sama, pelabur tidak akan terus mengabaikan sesebuah negara tanpa sebab. Okay. Mungkin ada satu pelaburan yang mereka buat dengan Malaysia yang memberi juga manfaat kepada mereka. Jadi mereka akan memikirkan cara terbaik untuk terus melabur dalam perkara yang memanfaatkan mereka, dan pada masa yang sama juga untuk melabur di Amerika. Bermakna pelabur akan membuat penilaian semula. Okay. Penilaian semula pelabur ini akan didorong oleh faktor dalaman. So, contohnya jika kerajaan mampu menguruskan ekonomi dengan baik dan pelabur yakin dengan kerajaan, maka pelabur akan melihat satu faktor kekuatan dan kestabilan yang ada di negara kita yang akan menjadi pendorong kepada mereka untuk memutuskan mereka tidak ingin keluar terus dari negara kita. So, mereka akan cari jalan. Mungkin mereka akan kurangkan sedikit nilai pelaburan di negara kita dan akan memberi lebih tumpuan kepada pelaburan di Amerika untuk mendapat manfaat daripada kadar faedah yang tinggi, ya. Tetapi maknanya mereka terus kekal di Malaysia. Tetapi jika pelabur sudah tidak yakin dengan cara kita menguruskan ekonomi, atau pelabur merasakan ada faktor ketidakstabilan, atau kerajaan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi, maka pelabur dalam membuat penilaian semula mungkin membuat keputusan bahawa adalah risiko tinggi jika nilai pelaburan mereka di negara ini kekal dalam jumlah yang banyak. Dan dalam situasi itu, pelabur itu sama ada akan mengurangkan nilai pelaburan mereka di negara ini secara mendadak atau keluar terus dari negara ini untuk mengalihkan pelaburan mereka di Amerika. So, itulah kesan kadar faedah tinggi di Amerika berbanding dengan Malaysia kepada Malaysia. So memang, ya, kadar faedah tinggi di Amerika sedang memberi kesan buruk kepada mata wang di rantau ini. Tetapi kesan terburuk adalah di Malaysia. Mengapa terburuk di Malaysia? Baik, negara kita yang pada satu ketika dulu is the tiger of Asia, yang mendahului banyak negara serantau dari segi kekukuhan ekonomi, kestabilan mata wang, tiba-tiba menjadi terburuk dalam rantau ini. Itu menandakan ada faktor dalaman. Maknanya dalam membuat penilaian semula, pelabur-pelabur telah memutuskan bahawa tidak strategik atau tidak bukannya satu keputusan yang baik jika mereka terus mengekalkan nilai pelaburan yang tinggi di Malaysia, dan mereka sama ada telah mengalihkan separuh pelaburan mereka atau keluar terus untuk melabur lebih di negara-negara yang ada
kadar faedah yang tinggi seperti di Amerika. Dan apabila kita lihat cara kerajaan kita menangani ekonomi negara, saya tidak salahkan jika pelabur keluar. Apapun data tidak menipu. Now, saya tidak setuju bila Anwar memberi satu kenyataan, ya, setelah didesak akhirnya dia terpaksa memberi kenyataan dan dia memberi bayangan pelaburan kita tertinggi dalam sejarah or something like that, ya. Itu tidak benar. FDI atau pelaburan terus di negara ini, Foreign Direct Investment, sedang merosot dan sudah lama merosot. Itu tidak disebutkan oleh Anwar, tidak disebutkan oleh Menteri Ekonomi. Bukan hanya FDI merosot teruk, nilai pelaburan, aset equity yang mengalir keluar dari negara ini berbilion-bilion untuk berbulan-bulan lamanya, malah dah lebih setahun. Ekspor negara kita merosot bulan demi bulan, sudah berbulan, dan dalam nilai beratus juta ringgit setiap bulan. Jadi bila ekspor negara kita menjadi terlalu teruk, pelaburan FDI, Foreign Direct Investment ni merosot, dan pelabur yang ada lari keluar, itu adalah petanda bukan hanya dana luar negara, mata wang luar negara, contohnya mata wang Amerika, tidak masuk ke dalam negara ini dalam kuantiti yang mencukupi. Yang duk ada, simpanan yang duk ada pun ada yang mengalir keluar dalam jumlah yang banyak. So bila simpanan US dollar di negara kita merosot begitu teruk, maka untuk kita beli satu US dollar, kita perlu jumlah ringgit yang lebih besar. Maknanya ringgit kita melemah, dan kadar perosotan ringgit kita adalah terbesar atau terburuk di rantau ini. So jangan kata benda ini adalah fenomena global, semua negara terkesan. Kita terkesan, kita paling teruk terkesan. Kalau kita ambil satu jadual dan kita bandingkan mata wang kita dengan mata wang negara-negara serantau, kita merosot berbanding dengan mereka. Maknanya ada satu krisis di negara kita, dan krisis ini adalah krisis dalaman. Dan saya terbaca kenyataan Said Saleh Keruak yang mengatakan, yang menuding jari kat pembangkang. Oh, pembangkang selalu cerita pasal kerajaan nak runtuh, jadi ini akan menakutkan pelabur. Kalau kenyataan-kenyataan murahan yang dikeluarkan oleh Said Saleh Keruak ni nak dijadikan sebagai asas untuk mempertimbangkan kenapa, ya, atau menjelaskan kenapa ringgit jatuh, saya rasa kerajaan ini sedang menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka tengah cemas dan mereka tidak tahu apa yang nak dibuat sampai kena buat kenyataan politik murahan, iaitu menuding kepada pembangkang. Pendek kata, pembangkang ni bukannya kerajaan. Masa kerajaan hari ini jadi pembangkang, bila berceramah, Anwar, pemimpin lain dengan mudah beritahu ringgit jatuh sebab kerajaan tak reti buat kerja. Pada masa tu mata wang kita jauh lebih kukuh. Sekarang kita mencatatkan prestasi terburuk dalam lebih 3 dekad, dan terburuk di rantau ini, dan ianya disebabkan faktor dalaman. Dan faktor dalaman yang paling dipentingkan atau dipertimbangkan oleh pelabur apabila membuat penilaian semula, ya, pelabur selalu akan buat penilaian semula pelaburan mereka apabila kadar faedah di Amerika melonjak naik dengan dalam jumlah yang tinggi. Mereka akan buat penilaian semula, dan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama ialah kemampuan kerajaan menguruskan ekonomi negara. Dan kita sehingga hari ini belum lihat sebarang dasar yang boleh menjelaskan kepada pelabur bahawa kerajaan telah merangka satu kerangka kerja pemulihan ekonomi, ya, untuk meningkatkan ekonomi negara. Apabila pelabur melihat kerajaan tidak ada satu dasar untuk mencari punca ekonomi kita merosot teruk dan memulihkan ekonomi dengan melakukan sesuatu untuk mengatasi punca tersebut,
Apabila pelabur melihat kerajaan hanya mengambil jalan pendek, iaitu menaikkan cukai, ya, mengurangkan subsidi yang tidak sustainable, tidak boleh bertahan lama, ianya mungkin memberi kesan jangka pendek yang terhad, ya. Jadi pelabur mendapat mesej bahawa kerajaan tidak tahu cara nak tangani ekonomi. Dan kerajaan, apabila pelabur melihat Anwar membuat kenyataan yang tidak tepat ataupun mengalih perhatian daripada isu sebenar, ataupun tidak jujur dengan rakyat, iaitu memberitahu kita pelaburan tertinggi dan sebagainya, hanya petik dan muat, ya, angka-angka yang memihak kepada dia tanpa menceritakan betapa teruknya penyusutan ekspor, ya, aset dan equity yang mengalir keluar dalam berbilion ringgit untuk berbulan-bulan lamanya, setahun lebih, ya. Dan pelabur lari dan sebagainya. Apabila benda tu tidak diceritakan, mereka melihat bahawa kerajaan sebenarnya sedang menipu. Kerajaan sebenarnya sedang mengalihkan perhatian rakyat daripada isu sebenar. Dan kerajaan yang melakukan perkara itu adalah kerajaan yang tidak tahu atau tidak reti buat kerja, seperti yang Anwar dulu pernah kata. So Anwar kena terima hakikat bahawa kerajaan telah gagal dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk menjaga ekonomi negara atau menangani isu kejatuhan nilai ringgit, dan perlu mewujudkan satu jawatan kuasa terdiri daripada pakar-pakar dari segenap lapisan politik mahupun kepakaran, supaya jawatan kuasa ini dapat menilai secara serius apa yang sedang berlaku, punca sebenar masalah yang melanda, dan mewujudkan satu kerangka kerja pemulihan ekonomi. Dan apabila kerangka kerja pemulihan ekonomi ini diwujudkan sebagai satu dasar jangka pendek, sederhana dan panjang, kita akan mula melihat peningkatan dalam nilai ringgit, ya. So ini perlu dilakukan segera, sebab mungkin kalau buat kenyataan dan memberi persepsi palsu kepada rakyat, dari sudut politik kerajaan boleh megah, tapi ini akan meyakinkan lagi pelabur bahawa kerajaan ini sebenarnya tidak tahu apa yang dia buat. So kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Anwar ni tidak akan membantu negara, ia akan melemahkan lagi nilai ringgit. Sebab pelabur nak maklumat, malah anda semua nak maklumat, boleh dapatkan maklumat dengan mudah dari bursa. Data-data ada, terang lagi bersuluh keadaan ekonomi sebenar di negara kita, ya. Tidak boleh lari, tidak boleh tipu rakyat, ya. Anda nak tahu, anda boleh rujuk. Kalau anda tak tahu nak rujuk macam mana, minta kawan yang ada pengetahuan ekonomi rujuk bagi anda. Anda boleh lihat data di situ. Data tidak menipu. Keadaan ekonomi di negara kita teruk. Dan apa sekalipun Anwar nak kata, at the end of the day, it is about the rakyat. Bila rakyat mendapati sukar nak berbelanja dan kos sara hidup terlalu tinggi dan mereka terhimpit, maknanya mereka tidak akan percaya apa yang kerajaan kata. Nak kata macam mana pun, rakyat lihat apabila ringgit dah sampai 4.8, mereka akan tanya, bukankah ini pemimpin-pemimpin yang dulu kata kerajaan tak reti buat kerja pada masa ringgit jauh lebih kukuh? So you have to answer. Dan jika anda tidak boleh jawab, maknanya anda sudah gagal. So saya sarankan tubuhkan satu jawatan kuasa pemulihan secepat mungkin, ya. Kita buang ego, kita tak mau serang kerajaan, kita nak fikirkan rakyat. Saya tak suka kalau ada pemimpin pembangkang yang hanya menyebut, ya, betapa teruknya keadaan ringgit dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya, tanpa memberi jalan penyelesaian. Kerana bukan nak kata kerajaan pembangkang ni bersedia untuk mentadbir negara. Depa antara mereka pun tak boleh setuju siapa nak jadi Perdana Menteri. So don't waste the rakyat's time. Sebaliknya, jadilah pembangkang yang bertanggungjawab dan beri cadangan cara nak perbaiki keadaan. Dan salah satu caranya ialah daripada hanya mengkritik, beri juga cadangan cara penyelesaian. Saya nak juga tegur Anwar,
Jangan beritahu pelaburan kita tertinggi, kerana apabila anda keluar negara dan anda dapat komitmen pelaburan, itu bukan pelaburan sebenar. Itu hanya komitmen, itu hanya MOU dan sebagainya. Apa yang akan membawa perubahan kepada ekonomi negara kita bukannya satu janji pelaburan, tetapi pelaburan yang benar-benar masuk dan projek yang telah dimulakan. Dan dari sudut itu, pentadbiran yang ada sekarang ni, pencapaian dia terlalu buruk berbanding dengan pentadbiran-pentadbiran dahulu. So, inilah bahagian pertama pencerahan saya berhubung dengan keadaan ringgit. Dan bahagian kedua, saya akan ceritakan satu lagi faktor yang saya kira tidak disentuh oleh ramai pihak yang juga menyebabkan ringgit kita merudum, dan saya akan cadangkan cara nak menyelesaikannya. Caranya amat mudah. Okey, so sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.